Kes COVID yang tak sudah-sudah, gangguan rantai yang berkala makanan, fenomena The Great Resignation dan perang Rusia dan Ukraine. Semua ni faktor penyumbang kepada kenaikan harga barang. Dalam akhbar pun melaporkan yang inflasi di negara kita meningkat kepada 3.2%. Bukan di negara kita saja sebenarnya. Satu dunia merasai kenaikan kadar inflasi. Di US lagi tinggi sehingga 7.5% dan di Eropah sebanyak 5.8%. Dengan harga yang naik sana sini, satu yang kita nak tahu, siapa sebenarnya yang untung daripada inflasi? Assalamualaikum, saya Alif, juga seorang jurulatih di V College. Sebelum kita nak tengok siapa untung daripada inflasi, kita fahamkan dulu apa penyebab inflasi. Secara asasnya ada 3 sebab. Pertama, akibat kenaikan kos pengeluaran dan cost push inflation. So logik lah kan, kalau kos barang mentah nak hasilkan sesuatu barang tu naik, harga jual pun tentu naik. Harga jualan yang naik ni dikenakan ke atas pengguna. Contohnya, kalau harga minyak naik, kos pengangkutan pun naik. Jadi harga jualan meningkat untuk cover kos pengangkutan, macam kesan domino. Kedua, akibat permintaan yang meningkat atau demand pull inflation. Bila ramai orang mahukan sesuatu produk atau servis, pelanggan sanggup bayar lebih untuk mendapatkannya. Ini juga adalah konsep supply and demand. Dalam pasaran saham pun sama, jika banyak pelabur nakkan saham tu, maka harganya akan meningkat. Ketiga, pengembangan dasar fiskal. Dasar fiskal ni adalah polisi yang dilaksanakan kerajaan untuk meningkatkan peredaran wang dalam ekonomi. Contoh paling mudah, pengurangan kadar faedah. Apabila kadar faedah rendah, pinjaman lebih banyak dibuat pengguna, lebih banyak berbelanja. Ia sesuatu yang sihat, tapi kesannya adalah inflasi. Sebab tu kenaikan kadar faedah adalah perlu untuk mengawal kadar inflasi. Kalau kita kata inflasi tu naik, bagaimana pula ia diukur? Ukuran inflasi ni dibuat melalui dua. Pertama, yang dipanggil sebagai Indeks Harga Pengguna atau IHP. IHP mengukur harga barangan dan servis dalam ekonomi termasuk harga makanan, kereta, pendidikan dan sebagainya. Kedua, Indeks Harga Pengeluar. Indeks ni mengukur perubahan harga yang beri kesan kepada pengeluar domestik. Antara yang diukur dalam indeks ni ialah harga minyak, produk ternakan, produk kimia dan metal. Jika harga dalam indeks ni meningkat, ia akan beri kesan kepada indeks harga pengguna. Kedua-dua indeks harga pengguna dan indeks harga pengeluar ni adalah saling berkaitan. Sebelum saya teruskan, jika anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe dan klik butang notification supaya anda tak terlepas perkongsian akan datang. Kita dah faham sekarang penyebab inflasi. Kita nak tahu pula siapa yang dapat manfaat. Yang paling ketara sekali, syarikat yang menjalankan perniagaan. Tapi syarikat hanya akan dapat manfaat jika mereka boleh charge lebih ke atas produk. Tapi jika syarikat atas apa saja sebab tidak boleh kenakan kos meningkat ke atas pengguna, maka syarikat boleh rugi. Kedua, yang ramai orang terlepas pandang ialah pelabur. Sebagai pelabur, jika kita melabur dalam saham syarikat yang betul, kitalah yang paling untung bila harga barang naik. Bila inflasi berlaku, biasanya harga saham berkaitan komoditi seperti minyak memang naik mendadak. Kesimpulan kita boleh buat di sini adalah inflasi ni normal dalam sistem ekonomi dan kita tak boleh mengelak daripadanya. Harga barang, walau macam mana pun, dalam jangka masa panjang tetap akan naik. Ini juga bermakna yang nilai wang kita makin mengecil setiap tahun. Satu saja cara paling mudah untuk kita atasi inflasi ni adalah dengan melabur. Setiap hari kita bertangguh untuk melabur, duit kita sebenarnya memang sedang dimakan inflasi. Ramai orang takut melabur sebab takut rugi. Simpan je duit dalam bank, tapi mereka tak tahu yang simpan tu pun duit tetap akan susut nilai. Jadi guys, kita tak boleh ambil risiko untuk tidak melabur. Sebab tu, saya nak ajak anda semua hadir ke seminar percuma saya dan saya akan terang lebih lanjut bagaimana kita boleh ambil kesempatan dan buat untung daripada inflasi. Boleh klik link di bawah tau. Setakat itu saja daripada saya, Alif. Cuba anda sharekan dekat komen apa yang anda sendiri buat untuk atasi inflasi. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum and stay safe guys.